Assalamualaikum. Untuk video ni, aku nak tunaikan permintaan abang ni. Macam mana nak tukar plug. Okey, aku akan tunjuk macam mana tukar plug dan apa alatan yang sesuai untuk tukar plug. Stay tune. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Okey, dekat depan aku sekarang ni, kat tangan aku sekarang ni ada beberapa jenis plug. Plug EFI, plug 125 RZ ataupun Penta, plug Yamaha Sport ataupun SS. Okey, dekat tiga-tiga plug ni ada benda yang membezakan diorang. First kita ambil dulu yang EFI punya. EFI punya dia akan tulis C6 HSA. Itu kod untuk plug-plug untuk 4-stroke lah. Selalunya yang menggunakan plug yang macam ni adalah seperti EFI, Chris, lepas tu apa lagi, Wave, banyak lagi lah motor yang jenis yang pakai jenis plug macam ni. Kedua, kita ada BP7 HS. BP7 ni selalu digunakan pada motor 2-stroke lah. Motor 2-stroke seperti Yamaha SS, Yamaha Sport dan motor-motor yang menggunakan plug BP7HS. Selalunya 2-stroke yang menggunakan BP7HS ni adalah headblock yang ke hadapan, bukan headblock yang ke atas. Selalunya macam tu lah. Kalau headblock yang ke atas kebanyakan menggunakan BP8HS. Ni ES dia ada jenis lain. Sebab kenapa? BP8ES dan BP7HS lebih panjang dan nampak? Kau sini pun nampak kan? BP7SS dan BP8SS size dia memang berbeza. Trip sama tetapi panjang antara plug adalah berbeza. BP8ES lagi panjang daripada BP7SS. Dan C6HS ataupun plug EFI atau 4-stroke dia lebih kecil. Dan trip dia pun lebih kecil daripada biasa. Bukannya seperti 2-stroke. 2-stroke dia agak besar trip dia dan panjang. Kalau kita tengok BP8, BP7 amat berbeza. Sebab tu kadang-kadang orang motor yang pakai BP7 tidak boleh masuk, tak boleh pakai BP8. Sebab apa? Sebab dia lebih panjang. Takut belaga dengan plug. Takut belaga dengan piston. Jadi dia orang kena ikut juga BP7AS, BP7 kena ikut juga BP7 dan tak boleh nak cuba-cuba untuk pakai BP8. Boleh kalau motor kau dah buat lah, ataupun Pomen memang sarankan untuk pakai BP8. Itu itu antara korang dengan Pomen lah, aku tak tahu. Yang ni BP7SS selalunya memang standard plug untuk headblock yang ke depan, tapi 2-stroke. Kalau EFI ataupun 4-stroke headblock yang ke depan, dia akan pakai plug yang macam ni. Okay, itu saja untuk plug. Sekarang ni aku akan tunjuk macam mana untuk buka plug. Apa barang yang perlu ada untuk korang buka plug ni. Okay, dekat depan aku sekarang ni ada 1, 2, ada 3, sepatutnya ada 4. Ada satu lagi box yang spanner yang macam ni, tapi aku tak ada spanner tu. Untuk depan aku ni adalah alat ataupun barang yang perlu korang ada untuk buka plug. Yang ni adalah box 21 special untuk plug. Jadi selalunya 2-stroke lah guna. Macam aku tunjuk tadi, BP8 dan BP7. Selalu juga 2 plug tu saja yang pakai untuk size 21 macam ni. 21mm. Ni selalunya box ni kalau guna pun tak guna tepi jalan. Orang akan guna dekat bengkel. Sebab nak bawa box ni pergi jalan-jalan memang tak kot. Kebanyakan lebih suka pakai bawa spanner macam ni. Spanner plug yang macam ni. Kebanyakan orang lebih suka bawa spanner plug yang jenis macam ni. Sebab apa? Sebab mudah. Kita boleh simpan dalam seat. Dalam masa yang sama, dia tak perlu kita penyambung ke apa ke. Kan? Macam box macam ni, kau perlukan handle ataupun Richard. Tak pun kau perlukan spanner 24 untuk pusing belakang ni.
Kalau korang tak ada handar. Lepas tu yang ni untuk EFI lah. Yang ni untuk C6. C6 4 stroke yang aku tunjuk tadi, C6. Yang ni untuk C6. Dia adalah special untuk plug. Sebab apa? Satu, dia panjang. Sebab kalau dia pendek, dia tak boleh nak buka plug. Dia panjang. Dan satu lagi, dalam dia ada getah. Dan ni pun, dalam dia pun ada getah. Selalunya lebih kurang macam tu spana plug. Kebanyakan kalau plug yang box 16 special untuk plug ni, trip untuk buka nut 16, selalunya digunakan dekat kereta lah. Motor pun pakai juga. Tapi kebanyakan orang dia lebih suka untuk pakai plug ni lah. Plug pula. Apa ni? Spana plug yang macam ni. Kalau bawa benda yang macam ni atas motor, nak berjalan jauh, tak mungkin. Tak logik. Kecuali kau rajin nak bawa barang banyak-banyak lah. Selalunya orang akan lebih prefer untuk bawa spana plug yang macam ni. Yang ni untuk EFI, Kris, Wave. Kalau macam two stroke pun ada juga jenis macam ni. Tapi aku tak ada. Aku punya ada tapi tak tahu siapa pinjam baru ni. Hilang pula. Jadi ni adalah antara alatan untuk korang buka plug. Macam mana pula nak buka plug? Okay, aku tunjuk macam mana pula kita nak buka plug dan macam mana kita nak pasang plug. Stay tune. Okay, sebelum tu aku cerita dulu sikit. Waktu bila kita nak kena tukar plug? Satu, bila plug mati lah. Selalunya kebanyakan yang cepat mati plug adalah two stroke yang setting minyak lebih ataupun tuti lebih. Sebab apa? Sebab plug dah basah. Jadi pembakaran tu payah nak berlaku. Kedua, waktu servis itu lagi baik. Waktu kita servis minyak hitam, filter, waktu tu lagi baik untuk kita tukar plug. Lagi satu, untuk ambil, orang kata tak nak ambil benda yang menyusahkan hidup kau, ada masa, rasa ada modal sikit, tukar je plug. Ataupun waktu kau nak pergi jalan jauh, kau nak jalan jauh, contoh kau nak ride, esok kau nak ride, aku nasihatkan lebih baik untuk kau tukar plug lah. Waktu sebab kita tak pasti, kita tak tahu jangka hayat plug ni macam mana sebenarnya. Ada motor yang 40 tahun, 20 tahun, 15 tahun masih pakai plug yang sama, tapi motor masih hidup, tak pernah mati plug. Selalunya benda tu jadi dekat motor 4 stroke lah. 2 stroke jarang berlaku benda macam tu. Sebab 2 stroke, pembakaran dia akan menyebabkan plug basah dalam minyak lebih ataupun tuti lebih. Dua benda tu. Bila plug basah, ada satu cara orang dulu-dulu buat. Dia akan lap dan dia akan bakar kepala plug ni supaya kering dan pakai balik plug yang sama. Tapi untuk sementara je lah selalunya. Bila ada kedai yang jual plug ataupun ada bengkel yang terdekat, dia orang akan tukar plug baru lah. Selalunya buat macam tu antara sebab kecemasan ataupun kekurangan wang. Okay, next aku nak tunjuk macam mana nak tukar plug. Korang stay tune. Okay, sebelum kita tukar plug, kita tahu dulu dekat mana plug duduk. Selalunya plug akan duduk di bahagian head lah. Tak kisah motor apa pun, plug akan duduk dekat bahagian head. Sebab situ selalunya akan berlaku ni pembakaran. Bukan selalunya, memang pembakaran berlaku dekat head. Jadi plug sebagai punca kuasa pembakaran, jadi dia perlu ada dekat head. Kita kena tengok head dekat mana. Selalunya 4 stroke dia akan ada dekat tepi lah. 2 stroke dia akan ada dekat atas, dekat atas head. Tak kisah motor apa pun, 2 stroke dia akan duduk dekat atas. 2 stroke, 4 stroke sahaja dekat tepi sebab dia duduk dekat dengan valve. Okay, next, macam mana nak tukar plug? First kena ada spana. Macam aku akan cuba pakai box. First, kita letak box, kita letak spana. Yang ni untuk buka lah. Untuk buka, kalau kita pandang daripada kedudukan kamera aku sekarang ni, selalunya dia akan melawan jam. Cara pusingan dia akan melawan jam. Macam mana lawan jam? Sekejap aku tunjuk contoh. Okay, ini jam. Ini jam. Sini 12, 1, 2, 3 adalah jalannya jam. Kalau tengok kat sini, jalannya jam. Arah ke sana, ke 1, 2, 3. Tapi kalau kita nak buka sesuatu skru ataupun nut, ataupun lagi tepat kita tengah buka plug kan, kita nak buka plug, kita perlu ikut arah lawan jam. Jadi arah lawan jam daripada pukul 12, 11, 10, iaitu persamaan dengan arah orang orang mengelilingi Kaabah. Tu dia. Jadi kalau kita buka ikut
kalau kita pusing ikut arah jam, maknanya dia adalah terkunci ataupun kita nak kunci sesuatu nut. Kalau lawan jam pukul 12 ke arah 11, 10, 9, itu ada namanya kita buka nut ataupun skru. Sama juga macam mana kita buka plug. Okey, nut kalau kita tak ada jam, kalau kita bangang sangat kan, nak tengok jam pun tak reti, kita tengok ibu jari. Ibu jari tangan kanan. Kenapa ibu jari tangan kanan? Kalau kita tengok dekat sini, kalau aku letak tapak tangan dekat sini, nampak ibu jari duduk belah kiri. Dan pusingan dia harus arah ibu jari. Maknanya tadi ibu jari dekat sini, dekat bahagian kiri, maknanya dia akan pusing ke kiri. Macam tu. Tapi tak semua skru atau nut yang arah buka dia sama dan arah pasang dia pun sama. Ada skru tayar lori 3 tan, dia terbalik, trip terbalik. Okey, kita buka plug. Saya cakap tadi dah, kita buka plug pada pakai kesesuaian korang. Kalau korang nak ada box, pakai box. Kalau korang ada spanner plug yang macam aku tunjuk tadi tu, korang boleh pakai spanner plug tu. Macam aku pakai box sekarang ni. Okey, plug dah keluar. Okey, ni plug. Tukar plug, masuk plug baru. Mana lubang? Kita pastikan lubang tu tepat. Satu benda yang aku selalu ingatkan kawan-kawan aku kalau tukar plug. Benda pertama, jangan terus pusing dengan spanner. Walaupun ketat, jangan terus pusing dengan spanner. Sebab apa kalau jangan terus pusing dengan spanner? Sebab bila kau terus pusing dengan spanner, kemungkinan trip head kau tu ataupun trip plug kau mungkin sengit. Plug tu dalam kedudukan sengit dan kau paksa dia masuk. Bila kau paksa dia masuk, trip head ni ataupun trip plug akan rosak. Jadi bila rosak, kau perlu keluarkan modal untuk buat trip head baru. Dan selalunya kalau kita pasang trip head yang sengit ni, ataupun kita dah ketatkan tapi dia sengit, dia sebenarnya tak elok lah. Dan bila kita start, kemungkinan plug ni akan tembak. Plug ni kebanyakan akan tembak. Dan kalau dia tak tembak pun, lama kelamaan plug ni akan tercabut sendiri. Yang tu yang aku kena lah. Kalau korang kena, aku tak tahu macam mana lah. Jadi kena keluar modal untuk pasang plug baru. Untuk buat trip plug baru. Harga lebih kurang dalam 30 lebih ataupun 20 lebih. Dia bergantung atas kedai lah kalau nak buat trip plug baru. Lagi apa lagi? Itu sahaja aku rasa. Cara tukar plug, cara pemasangan plug dan cara buka plug. Kan? Tu je. Stay tune. Okay, mula-mula aku nak terima kasih dekat abang yang komen tadi lah. Okay, kenapa aku tunjuk satu benda tu? Sebab satunya itu adalah salah satu benda adalah ilmu. Bukannya aku nak tunjuk benda yang tak bermanfaat. Dia komen dekat tempat masa aku tukar intake Y110, intake SS, dan dia komen macam tu. Jadi aku tak tahu apa salah aku, mana silap aku. Aku tunjuk benda yang betul. Tak semua orang tahu bang. Tak semua orang tahu cara tukar intake tu. Kadang-kadang ada orang pakai motor, ada orang pakai satu kenderaan, tapi dia tak tahu cara untuk baiki. Sebab bukan semua kepala otak manusia benda tu, dia tu pomen. Bukan. Kadang-kadang orang sekadar pakai dah hantar kedai untuk repair. Macam tu. Kalau semua tahu, bengkel tutup kan. Bengkel tutup. Saya pun tutup bengkel. Saya pun tak buat bengkel. Kalau semua orang tahu. Sebenarnya video tu bukannya apa orang cakap semua orang tahu. Jadi saya kongsikan benda ni supaya orang lain tengok. Abang saya tak kisahlah nak tengok atau tak. Tapi saya kongsikan kat orang lain yang tak tahu, ataupun orang lain yang nak hantar kedai tapi tak tahu macam mana cara buat dulu sebelum hantar kedai. Sebab sekurang-kurangnya bila dia tahu macam mana nak buat, kedai tak boleh tipu. Bang ni nak buat ni kena overhaul. Contoh bang, nak buat ni kena overhaul. Kalau dia tak tahu, dia akan tak apalah overhaul. Kalau tahu, takkan nak sampai overhaul. Saya nak tukar intake kereta je. Saya nak tukar rifah, kenapa perlu overhaul? Sedangkan saya tengok budak ni buat video, tukar intake tak perlu overhaul pun. Turun enjin separuh je. Lepas tu buka intake macam biasa. Kenapa perlu overhaul? Macam tu. Jadi bang, kalau sebelum komen, saya pesan abang, sebelum abang komen, abang fikir pakai otak dulu bang. Atas dunia ni bukan abang seorang je. Abang fikir dulu pakai otak.
Orang lain pun tengok YouTube, orang lain pun cuba untuk belajar. Kalau abang orang yang dah pandai, okay, saya tak apa. Saya cakap saya budak baru belajar. Tapi kalau abang orang yang pun sama juga macam saya baru belajar, tapi abang cakap macam tu, abang silap. Abang lupa dulu abang pun orang yang tak tahu, tapi orang yang lain ajar abang. Ingat abang, saya tak panah abang. Tapi bila abang komen macam tu, ya, memang benda ni mudah buka pelak kan. Tapi tak semua orang tahu buka pelak ataupun tukar pelak. Kadang-kadang ada orang jenis yang pergi hantar kedai, bang tolong tukar pelak saya bang. Saya tak ada special tool, saya tak ada spanner nak buat. Macam tu. Ni adalah basic bang, basic. Aku tak nak lebih-lebih kepada abang yang komen macam tu. Semoga diberi hidayah dalam hidup abang. Supaya akal tu bertambah berkembang untuk komen dekat orang. Aku memang suka kalau orang komen aku benda macam ni. Memang aku nak bidah balik je. Apa? Terima kasih sebab tengok video aku. Stay tune. Stay tune pula. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.